Okey, tajuk yang diberikan kepada saya, semarakkan integriti, rasuah diperangi ke arah Malaysia Madani. Kalau doktor, tuan-tuan dan puan-puan perhatikan perkataan integriti ini. Bila bermulanya perkataan integriti ini? Kalau dahulu kita tengok sebelum tahun 2004, kita tak pernah dengar perkataan integriti ini. Daripada mana timbulnya perkataan integriti itu? Bila mana dalam tahun 2004 pelancaran Plan Integriti Nasional. Di situ bermulanya omokan ataupun orang bercakap dalam mana-mana majlis, dalam mana-mana program integriti. Dan sehingga hari ini saya ada jugalah attend program-program yang berkaitan dengan integriti. Kadang-kadang ejaan integriti pun tak kena. Integriti pun ada, integrasi pun ada. Jadi bermaksud di sini kefahaman tentang apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai integriti itu sendiri. Orang dah bercakap tentang integriti kan? Sebenarnya integriti itu adalah merupakan satu set values. Okey, apa dia? Banyak jugalah saya tengok agensi kerajaan yang terkeliru dengan integriti. Bila sebut tentang integriti, mereka akan terpancar di dalam pemikiran mereka berhubung dengan anti rasuah. Anti rasuah, rasuah itu adalah merupakan small part of integrity. Itu adalah kesan kepada ketiadaan integriti itu. Apa dia integriti sebenarnya? Kita tak jujur, amanah, bertanggungjawab, accountability, mematuhi peraturan, berbudi bahasa, itu integriti. Jadi nak terapkan integriti itu di peringkat sekolah, di peringkat jabatan, dalam kita nak membina seorang pemimpin, kita kena terapkan set value ini. Bukan kata kita bagi ceramah ni anti rasuah, rasuah tu salah. Takkan berubah. Because rasuah itu adalah merupakan kesan akhir. Bila orang tak amalkan kejujuran, orang tidak beramanah, dia mencuri, melanggar peraturan, dia akan melanggar undang-undang. Dan melanggar undang-undang akan terlibat dengan perbuatan jenayah rasuah dan sebagainya. Ya. Jadi fokus kita kepada aspek integriti ini sebenarnya luas. Itu saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan fahamlah tentang perkara integriti ini. Dalam ceramah saya nanti, saya akan bagi dalam ceramah dalam lebih kurang 40 minit dan saya akan buka kepada 20 minit kepada soal jawab lah. Sebab saya rasa dan saya yakin banyak di antara tuan-tuan dan puan-puan banyak soalan tu nak tanya tu. Tapi jangan risaulah, hari ini kita sebagai sahabat, kita sebagai saudara. Boleh bertanya apa-apa soalan, yang mana boleh saya jawab, saya akan cuba berjawab. Yang mana tak boleh, nanti kita akan email kemudian. Okey, rasuah. Kenapa rasuah itu berlaku? Kerana kuasa, kerana peluang dan disebabkan oleh kurang nilai integriti dalam diri seseorang. Kalau kita perhatikan kuasa ini, tuan-tuan boleh tengoklah yang mana pernah duduk kita punya pendaftar, tuan pendaftar kita dulu pernah duduk di ICU banyak projek di situ tu. Okey. Bila saja you lapor diri katalah you sebagai ketua pengarah JKR lah, kita ambil contoh. Orang yang tak pernah kenal dengan you pun akan dapat jauh lagi. Tok, panjang tok dia. Tok, jom minum tok dan sebagainya. Kerana apa? Bila raya, hamper bertimbun-timbun kat rumah. Kenapa? Kerana kuasa yang ada pada kita. Itu kita kena sedar, kuasa yang ada pada kita. Tetapi katalah hari ini berapa hari bulan? 18 hari bulan. Hari ini merupakan hari terakhir saya sebagai ketua pengarah JKR. Besok orang tengok you kat luar pun tak peduli. Why? Because you telah tidak mempunyai kuasa dan juga kedudukan. Ini adalah merupakan realiti hidup. Satu hari kita akan berada di atas dan hari berikutnya kita mungkin berada di bawah. That's why elemen syukur dalam diri kita perlu ada.
Yang kedua dari segi peluang. Peluang ni cukup luas. Kalau kita ada kuasa dan kita terbuka kepada ruang dan peluang rasuah di mana kita mengendalikan aspek keuangan dan sebagainya, kita dalam kuasa yang ada pada kita, kita lihat kita boleh mencipta keuntungan walaupun tak banyak tapi sedikit kerana kuasa pada kita. Menerusi tanda tangan kita, kita bolehlah berbaik dengan kontraktor. Kontraktor boleh tukarkan tayar kereta kita, boleh tukar bateri kereta dan sebagainya. Itu antara contoh dia. Okey, peluang. Kalau di sekolah, for example, siapakah yang paling berkuasa di dalam, macam contohlah kita ambil sekolah menengah King George, for example. Siapakah yang paling berkuasa rasanya, Dr. Kamal? Bukan pengetua. Pengetua tak ada kuasa. Nampak dari segi struktur organisasinya pengetua berkuasa, right? Tetapi yang paling berkuasa adalah CC. Mana-mana sekolah sekalipun. Kalau pengetua tu jenis yang tak ambil peduli, kalau pengetua tu yang lepas tangan, maka CC lah yang akan mengawal perbelanjaan, pengeluaran pesanan kerajaan, melantik kontraktor, memastikan kerja-kerja kontraktor di sekolah dilaksanakan dan sebagainya semua. Ini kena tengok. Ini realiti dalam contoh yang berlaku di sekolah dan sebagainya. Nanti kita akan pergi secara detail lah. Kemudian kekurangan integriti saya sudah sebutkan tadi, set values di bawah integriti itu sendiri. Okey. Kita pergi